Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, 我们天上的父， kami sungguh bersyukur kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. 感谢主，我们能够来到主面前敬拜主， Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. 这完全乃是你的恩典。 Kami percaya kami ada di hari ini itu karena pimpinan Tuhan. 我们相信今天的我们在这里完全是出于你的引导。 Kami memberikan diri kami untuk datang beribadah kepada Tuhan itu karena pimpinan Tuhan. 我们的身体，我们的一切交在主的手中，我们知道乃是主的带领。 Di tengah-tengah ibadah ini kami bersyukur jikalau Tuhan masih berkenan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. 在这个聚会当中，我们感谢，如果主要把主的心意袒露给我们大家。 Kiranya Allah Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong kami di dalam mengerti dan memahaminya. 求你圣灵帮助我们，让我们明白主的话， Supaya sepulang dari ibadah ini kami boleh melakukan firman ini. 让我们回去以后能够把主的话实行在每日的生活当中。 Pakai kedua orang hamba-Mu baik yang menyampaikan, menguraikan, dan menerjemahkan. 你使用你两位仆人，无论是讲道、听到或者是翻译的， Supaya melalui bibir mulutnya firman-Mu disampaikan. 将让我们每个人的嘴唇把主的话传开。 Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 请你垂听我们的祈求，靠耶稣圣名祈求， Amin. 阿门。 大家好, Saudara-saudara semua baik, Bing An, damai sejahtera. bersyukur kepada Tuhan hari ini saya berkesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada setiap saudara. 感谢主，今天我们能够把主的话跟大家分享。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yaitu mengikuti perintah Tuhan. 今天我们一起来思想主的话，乃是我们一起来遵守主的命令。 Kita akan membaca dari Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. 我们一起来查看约书亚第6章第1到27。 Tetapi kita tidak akan membaca seluruhnya. 我们没有完全念， Kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 saja. 我们只单从第1到第11节念。 Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 di dalam bahasa Mandarin. 第1到第6用印尼文来念，接下去就用中文念完。 Demikian bunyi firman Tuhan. Kota Yeriko sudah ditutup dan tertutup rapat oleh karena orang Israel. Tidak ada orang keluar masuk kota itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, lihatlah, aku sudah menyerahkan ke dalam tanganmu Yeriko dengan rajanya dan pejuang-pejuangnya yang gagah perkasa. Kamu, para prajurit sekalian, harus mengelilingi kota itu dan mengitarinya 1 kali. Engkau harus berbuat demikian selama 6 hari. Dan 7 imam membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7 kamu harus mengelilingi kota itu 7 kali. Sementara imam-imam itu meniup sangkakala. Ketika sangkakala dari tanduk domba itu ditiup dengan bunyi yang panjang dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, seluruh bangsa itu harus bersorak-sorai dengan nyaring. Pada saat itu tembok kota akan roboh, lalu bangsa itu harus menaikinya dan masing-masing di bagian yang terdekat. Kemudian Yosua bin Nun memanggil imam-imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. 7 imam harus membawa 7 sangkakala dari tanduk domba di depan tabut. 又对百姓说：“你们全去绕城，带兵器的要走在耶和华的约柜前。”耶稣亚对百姓说完了话，这7个祭司拿7个羊角走在耶和华面前吹角。耶和华的约柜在他们后面跟随，带兵器的走在吹角的祭司前面。后队随着约柜行，祭司一面走一面吹。
耶稣也要吩咐百姓说：你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可从你们的口，等到我吩咐你们呼喊的日子，那时才可以呼喊。这样，他是耶和华的约柜绕城，把城绕了一次，从众人回到营里，就在营里住宿。 Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan, selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. 读经到此，大家但愿神祝福每一位已经读了主的话，并且实行在每日的生活当中。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hidup di dalam kemajuan teknologi yang sangat canggih. 弟兄姊妹们，我们现在活在一个科技非常的进步。 Dan melalui kemajuan teknologi yang ada, kita dapat belajar banyak hal. 现在很多的事情都我们能够学习到。 Sebagai contoh, yang pertama, 第一， kita dapat belajar memasak hanya dengan melihat channel YouTube. 我们能够从 YouTube 里面看到很多煮菜的方式。 Apa saja yang kita perlu perhatikan pada saat kita belajar memasak? 那个时候，我们应该注意什么事情？如果我们正在煮菜的时候， Yang pertama itu adalah berapa banyak bahan dan apa bahan yang akan digunakan untuk memasak itu. 那个时候我们应该注意多少的材料用来煮这一种菜。 Bukan hanya itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana orang itu memasak sampai jadi. 不但如此，我们要学习那个煮菜的人如何煮这个菜，煮到完成。 Kalau kita mau berhasil, masakan kita enak, minimal kita makan sendiri, maka kita harus ikutin satu persatu semua langkah dengan baik. 如果我们很想知道，我们很想知道怎么样吃的这个菜好吃，那么每一步骤煮的方式，我们都要学会。 Selain memasak, kita juga dapat belajar untuk memperbaiki beberapa barang yang kita miliki sendiri. 除了煮菜以外，还有很多事情我们能够这个补救，我们能够这个修理很多我们所用的器具。 Seperti memperbaiki komputer atau laptop kita atau memperbaiki printer yang kita miliki. 或者我们应该修理很多在这个电脑里面的所用的东西，我们能够修理好。 Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah printer laser bekas, Bapak Ibu. 我上一次看收到一个这个印刷这个信息的机器。 Rupanya printer ini sudah lama tidak dipakai. 那么这个机器印刷的机器已经很久没有使用。 Karena saya lihat covernya kotor dan saya lihat di dalam itu banyak serbuk tinta yang berserakan di 我 sana. 看见外表很肮脏，里面也很多有彩色的这个剩下的彩色的材料。 Saya bukan tukang servis printer, Bapak Ibu. 我不是专门修理的， Saya ingin membersihkan printer ini. 我只有很希望弄这个印刷机能够更干净。 Gimana caranya, Bapak Ibu? 如何我们能够制造？ Saya buka YouTube, saya ikutin instruksinya. Pertama buka ini, dicongket ini, buka ini, congket ini, lepas ini. 我就开始从 YouTube 学习如何修理弄清洁这个机器。 Mulai dari bongkar sampai masang kembali, Bapak Ibu, printer itu bisa berjalan dengan baik. 从打开弄清洁，在装饰里面以后再装完，就能够做的变成很好的一个机器。 Sekali lagi pertanyaannya adalah apa kunci keberhasilan dalam melakukan perbaikan ini? 再一次，我要问大家，什么原因能够修理的更好？ Yaitu kita taat mengikuti satu persatu
langkah-langkah yang diberikan di dalam video tutorial itu. 那就是我们应该要学习从YouTube 告诉我们每一周每一部分应该做的修理的方法。 Melalui dua contoh yang saya berikan ini, mungkin kita bisa menyimpulkan sementara bahwa 借着两个刚才我说的这个例子，我们能够学到一件事情。 keberhasilan kita di dalam belajar menggunakan teknologi itu dapat diraih kalau kita mengikuti semua instruksi yang ada. 我们能够成功工作，应做科技，乃是因为我们要好好的学习，并且遵守他的命令。 Demikian juga seharusnya di dalam kehidupan spiritual kita, Bapak Ibu. 在我们的属灵生活里面也应该如此。 Kita akan mengalami yang namanya keberhasilan. 我们要经验到，我们要经历到什么叫做成功。 Apabila kita dengan setia, taat, mengikuti setiap perintah Tuhan. 如果我们忠心这个学习遵守上帝要我们做的每一个命令， Kita mau mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya dan kita lakukan dalam kehidupan 我 kita 们要 sehari-hari. 听，我们要学习神要我们每日所做的一切事情。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们， tibalah bangsa Israel untuk menaklukkan kota Yeriko. 现在是时候，以色列人要进攻耶利哥城。 Dan kalau kita melihat ada instruksi-instruksi yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa itu, 如果我们看神如何命令以色列人每一个步骤， di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, Tuhan memberikan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh bangsa itu di dalam menaklukkan kota Yeriko. 第一节到第六节，如何上帝很详细的命令以色列人怎么样进攻耶利哥城？ Apakah perjalanan menaklukkan kota Yeriko ini adalah perjalanan yang mudah? 是不是进攻耶利哥城是一个容易的事情？ Ternyata tidak. 但是不是如此？ Kenapa Bapak Ibu? 为什么？ Di dalam ayat yang pertama dikatakan kota Yeriko sudah ditutup dan tertutup rapat oleh karena orang Israel. 因为第一节已经告诉我们，耶利哥城因以色列人就关的严谨。 Kalau gerbang kota itu ditutup, maka tidak ada orang yang bisa keluar ataupun bisa masuk ke dalamnya. 如果城门已经被关闭了，没有人能够出来，也没有人能够进去。 Sehingga perlu strategi yang khusus supaya kota itu dapat ditaklukkan. 所以有很多方法让能够进到这个耶利哥城。 Bahkan kalau kita lihat, orang Israel harus bekerja keras karena di dalam ayat yang kedua dikatakan mereka memiliki pejuang-pejuang yang gagah perkasa. 那么以色列人应该要很努力进攻耶利哥城，因为在第二节告诉我们，耶利哥城里面很多的勇士， Pintunya tertutup, 城门已经关闭， di dalam isinya orang-orang yang gagah perkasa. 里面有很壮的勇士。 Kalaupun seandainya orang Israel itu masuk ke kota Yeriko, apakah mereka bisa menang? 如果以色列人进入耶利哥城，是不是他们能够打胜仗？ Jawabannya tidak mungkin. 那么答案是不可能。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kemustahilan atau ketidakmungkinan bagi bangsa ini untuk menaklukkan kota 弟 Yeriko. 兄姊妹们，这是一个不可能发生的事情。对于以色列人进入耶利哥城， Oleh karena itu Tuhan memimpin mereka 所以上帝就带领他们， dengan memberikan bagaimana caranya mereka itu dapat menaklukkan kota itu. 那就是用什么方法，他们可以打下耶利哥城。 Bahkan di dalam ayat yang kedua dikatakan Tuhan telah menyerahkan Yeriko ke dalam tangan Yosua. 在第二节告诉上帝已经把这个耶利哥城交在耶稣亚的手中。 Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini mengingatkan kita di dalam pasal 3 ayat 15? 亲爱的弟兄姊妹们，在这里要让我们记得第3章第15节， Pada saat itu mereka akan menyeberangi sungai Yordan. 那个时候他们要横过
这个约旦河， Ketika menyeberangi sungai Yordan, ternyata air sungainya meluap. 让他们经过约旦河的时候，那个水就涨起来。 Sehingga dikatakan para pengangkat tabut itu dan kaki para iman masuk ke dalam air. 所以那个时候说，那些祭司背负约柜的时候，他们的脚进入约旦河的水。 Kalau airnya tinggi, apakah mereka bisa menyeberang? 如果这个水的高度很高，如何他们能够经过约旦河？ Jawabannya tidak mungkin. 但是这个答案是不可能。 Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, 但是如果我们从第16节看到， air sungai itu berhenti mengalir dan menjadi satu bendungan. 那么这个水就停下来流，成为一个塔。 Bahkan aliran air ke Laut Araba dan Laut Asin terputus sama sekali. 那么这个流的水就完全切断，不能再流。 Dan akhirnya mereka bisa menyeberang. 最后他们能够经过约旦河。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， saat ini kita hidup di zaman yang tidak mudah, bukan? 这个时候我们活在不是容易的时代。 Dalam dunia usaha, orang kalau cerita ke saya semuanya bilang sepi, Pak, sepi. 大家都说生意场上都很冷淡， Sulit sekali zaman ini. 现在的时代这个困难做生意。 Kalau bisa bertahan itu semua karena anugerah Tuhan. 如果我们能够维持下去，那是因着上帝的恩典。 Bapak Ibu, saya ingin mengatakan di tengah-tengah kesulitan, kemustahilan begitu. 弟兄姊妹们，我要告诉你们，在这个很不容易的时代当中， Jangan kita hanya memandang kepada diri kita 不 sendiri. 要你们常常靠着自己， Lihatlah kepada Tuhan, 你要靠我们的神， Allah pencipta langit dan bumi. 能够创造万物的神。 Berdoalah kepadanya, 我们要求神， minta hikmat 我们求神给我们智慧， supaya kita bisa melihat bagaimana kita melakukan perkara-perkara yang besar di tahun-tahun yang sulit ini. 让我们能够看到神带领我们在困难的时代当中，我们做出更大的事情。 Kalau kita melihat di dalam bagian kita, Tuhan memberikan petunjuk bahwa 如果我们看我们的一部分，如何神指示我们， orang Israel beserta para imam harus mengelilingi kota itu selama 7 hari. 以色列人跟祭司们要围绕这个城7次。 Pada hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6 mengelilingi 1 kali. 那么第1天到第6天，以色列人要绕这个耶利哥城1次。 Pada hari yang ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali. 但是到了第7天，应该要围绕这个城7次。 Bahkan dikatakan di dalam bagian ini, kalau Yosua tidak memerintahkan untuk bersorak, jangan bersorak. 在这里也告诉我们，如果这个约书亚没有命令他们呼喊，他们不可以出声音。 Coba kalau seandainya waktu mereka keliling, karena mereka senang gitu ya, mereka bersorak begitu. 比如说，他们因为很快乐绕这个哥林多城，他们他们呼喊了。 Kira-kira mereka dapat menaklukkan kota Yeriko atau tidak? 是不是他们能够打下耶利哥城？ Jawabannya tidak bisa. 也说不可能。 Bukan karena Tuhan tidak memberikan kemenangan, tetapi karena mereka tidak mau taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. 不是说神不能帮助他们打胜仗，那是他们没有遵守上帝要他们做的事情。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan kemenangan itu pasti digenapi oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们，上帝给他们打胜仗的这个允许必定成就。 Hal ini ditunjukkan di dalam ayat yang keempat, muncul 4 kali kata 7 di dalamnya. 在这里，我们第4节
能够出现这个这个七这个字出现了berapa kali Pak？ 4个。Ya. 7 imam membawa 7 sangkakala. 7个祭司带着吹号声，7个吹号声。Pada hari ke-7 kamu mengelilingi kota itu 7 kali. 在第七天，你要围绕这个城7次。Di dalam Alkitab angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. 在圣经告诉我们，7这个号码是一个完全的数目。Ketika pada hari yang ke-7 Tuhan akan menyempurnakan kemenangan dari orang-orang Israel itu. 到了第七天，上帝要这个祝福完全他们以色列人所做的一切。Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengarkan instruksi ini, Bapak Ibu mau ikuti atau tidak? 弟兄姊妹们，如果神命令你，你要不要遵守神的命令？ Mungkin kita akan ngomong iki cara opo. 可能你们说这是一个这是怎么样的命令？ Gak masuk akal. 完全不能进入我们的思想。 Mosok kita disuruh untuk ngelilingi tok, gak perlu berperang. 为什么只有绕这个城，但是不必动武力？ Kita dengan kecerdasan kita, kepandaian kita akan mengatakan tidak masuk akal. 用我们的思想来想，这是不可能成就的事情。 Tetapi itulah cara Tuhan 但是这是神的方法， yang harus diikuti supaya mendapatkan 我 kemenangan. 们仍然要遵守，让我们得着胜利。 Bapak Ibu, terkadang 弟兄姊妹们，有时候 mohon maaf, 对不起， kita ini sok pinter 我们自作聪明， mau ngatur-ngatur Tuhan. 我们要安排神， Betul ya? 是不是这样？ Kalau gereja lagi cari dana, majelis biasanya langsung yang dihubungin adalah apa? Orang yang kaya. 如果教会需要钱，教会常常找的是有钱人， Benar atau benar? 对不对？ Tidak salah 这 men-sharingkan hal itu. 这不是一个错误， Tapi terkadang Allah itu menggerakkan orang-orang yang sederhana, memberi lebih dibandingkan dari orang-orang kaya yang kita harapkan. 但是有时候上帝能够感动没有钱的人，他们所献的比那些有钱人更多。 Hal ini akan menolong kita di dalam melihat ayat yang berikutnya, Bapak Ibu. 这要帮助我们能够看继续这个境界。 Ketika Yosua dan orang Israel mendengarkan cara yang tidak masuk akal ini, 当约书亚跟以色列人听了这个不合逻辑的方法， mereka mau taat kepada Tuhan. 他们要遵守神的命令， Mereka mau taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan sepenuhnya. 他们要完全遵守上帝要他们做的事情。 Dan hasilnya Bapak Ibu, 那么结果是什么？ kita tahu bahwa kota Yeriko itu berhasil ditaklukkan. 我们知道最后耶利哥城被打下来， Apakah itu karena orang Israelnya hebat? 这是不是因着以色列人的厉害？ Apakah karena strategi Yosua yang jitu? 这是不是因着约书亚有好的战车？ Bukan Bapak Ibu. 不是， Tetapi kita melihat bahwa aktor atau tokoh kemenangan dari peperangan ini adalah Tuhan itu sendiri. 但是在这个战争里面，最重要的人物乃是我们的神。 Bapak Ibu, saya ingat dulu waktu saya diminta mama untuk bantu papa jaga toko. 弟兄姊妹们，我以前我母亲要我帮助我爸爸来售店。 Pagi itu waktu berangkat tuh mama bawain air cucian beras itu Bapak, air tajin itu. 早上我妈妈给我带了一瓶这个米大金，这个注水。 Untuk apa Bapak Ibu? 为了什么？
Jadi kalau buka toko, air cucian beras itu disiram di depan toko supaya tokonya laris. 就是把这个用洗米的水浇在店门，店门能够比较事业比较张晃。 Bahkan Bapak Ibu, kalau saya pergi ke Adijasa dulu Bapak Ibu ya, dikasihin apa? Bawang merah, gunting, jarum, benang dimasukkan di plastik supaya setannya ndak masuk ke kamu. 如果我去这个上市的时候，带一些有虫、有各种各样的事情，来避免一些的灾祸。 Manusia belajar dengan cara-cara seperti itu Bapak Ibu. 那么人常常用这样的方法学习， Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. 但是我们知道我们有完全全能的神。 Toko kita rame atau tidak bukan karena air cucian beras itu Bapak Ibu. 我们的店面是不是很多人来买东西？不是因着这些水， Apalagi toko kita rame itu bukan karena boneka kucing yang tangannya gini-gini terus Bapak Ibu. 也不是说我们有一个洋娃娃一直在那里招手。 Kalau Bapak Ibu jumpai toko-toko di Pasar Atom itu banyak yang gini-gini Bapak Ibu ya. 很多中国人的店有小的洋娃娃一直在那里招手招财。 Tapi keberhasilan kita karena siapa? Karena Tuhan yang memberikan itu. 但是我们的成功乃是因着神的赐福。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么？ Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan dapat bekerja dengan cara-cara baik yang natural ataupun yang supranatural. 因为他是全能的神，他能够做出用各种各样的事情，虽然是合乎逻辑或者是不合乎逻辑的事情，神都做出来。 Apa artinya Allah Maha Kuasa? 什么叫做神是全能的神？ Allah dapat melakukan segala sesuatu asalkan segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan naturnya, karakternya, bahkan rencana kekal Allah. 神能够做出一切奇妙的事情，只有不能犯了他的奇妙或者这个他的神行，不超过他的神行，不超过他的计划。 Dan Dia dapat bekerja baik dengan cara yang biasa ataupun yang luar biasa. 他能够做出普通的事情，也能做出更好的神迹。 Kalau kita lihat sekarang banyak anak-anak Tuhan yang menuntut cara kerja Allah yang luar biasa itu dalam kehidupan. 所以现在很多的神的儿女很想看到神的作为，很奇妙的作为，在他们每日的生活当中。 Hal itu membuat kita lupa dan membatasi cara Allah bekerja. 这是因为我们常常忘记我们用一种方法给一个限度，让神所做的有限。 Bapak Ibu, kalau kita mau jadi orang yang diberkati secara materi, kita biasanya mengharapkan apa Bapak Ibu? 如果我们很想神赐福于我们，我们所要的事情是什么？ Secara supranatural kita akan berharap, oh nanti ada orang yang ngasih uang ke kita. 那么在这个出乎这个逻辑，我们就想有人能够送钱给我们， Atau jangan-jangan kita menang undian. 或者我们这个得着这个彩票。 Kita beli elektronik di toko elektronik yang terkenal, kemudian kita berharap bisa dapat mobil Bapak Ibu. 我们去这个店里买一些电器，我们很想得着这个奖品。 Saya beberapa kali beli Bapak Ibu untuk gereja, tapi diundi ya tidak pernah menang. 我常常替教会买很多电器，但是没有得着奖品。 Kita seringkali mengharapkan bahwa cara-cara supranatural itu kita alami. 我们常常觉得有一些不合逻辑的事情发生，但是我们没有经历这件事情。 Kita lupa bahwa Allah juga dapat bekerja dan lebih banyak bekerja dengan cara-cara yang natural, yang kelihatannya biasa-biasa aja. 但是上帝常常做出更多的事情在我们身上，好像我们人所能做的事情。 Cara yang natural, bagaimana kita mau diberkati dalam kehidupan ini? Allah bisa memakai melalui pekerjaan kita. 用很自然的方法，上帝祝福我们。用什么方法？神要感动别人，
成为我们的祝福。 Tidak salah Bapak Ibu mengharapkan Tuhan bekerja secara supernatural. 你们不是一个错误，如果你们很想信神迹在你的生活里面。 Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Allah dapat bekerja dengan cara-cara yang natural. 但是你不要忘记，神也能够做出很普通的事情。 Siapakah Allah yang kita kenal saat ini? 现在我们所认识的神是怎么样的神？ Apakah memang benar Dia adalah Allah yang Maha Kuasa? 是不是我们的神是全能的神？ Kalau Dia Maha Kuasa, maukah kita benar-benar bergantung dan taat sepenuhnya kepada Allah? 如果我们知道我们的神是全能的神，你是不是要完全把你的一生托付给我们这奇妙全能的神？ Ini adalah respon kita ketika kita membaca bagian ini. 这是我们看了这一节经文，我们的生活的反应。 Bapak Ibu ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya membaca sebuah tafsiran. 当我预备这个讲章的时候，我读了一个解经的文章。 Dan izinkan saya meminjam istilah yang digunakan oleh penafsir ini. 现在我要使用这个解经家所用的词句， Bahwa ketaatan dan kebergantungan kepada Allah 当我们遵守，我们把我们的一切托付给神的时候， adalah spiritual fitness bagi setiap kita. 这是一个已经很完全的属灵生活。 Kalau kita dengar kata fitness, kita langsung ingat pusat-pusat kebugaran, betul ya? 当我们觉得很坚强，我们就想到那些健康这个提炼身体的地方。 Di mana kita bisa nge-gym, bisa senam, bisa lari treadmill, supaya kita itu bisa sehat, bugar, dan lebih muda katanya. 在哪里我们能够使用各种各样仪器，让我们的身体越来越健康？ Bapak Ibu, kalau yang fisik saja kita perlu fitness, 如果我们的肉体需要锻炼，需要健康， maka yang spiritual ini kita juga perlu fitness. 那么我们属灵的灵魂也应该要提炼、锻炼。 Ketika kita tidak bisa melihat sesuatu yang jauh di masa yang akan datang, 当我们不能看到远处要发生什么事情的话， maka tugas kita taat dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 那么我们的任务是什么呢？我们的任务就是遵守神的命令，我们等托付一切给神。 Tujuannya adalah menguatkan otot-otot hati dan iman kita anak-anak Tuhan. 那么锻炼我们心灵的一切肋骨， Supaya kita benar-benar mengalami Tuhan sepenuhnya. 让我们知道能够完全明白神的旨意在我们身上。 Bapak Ibu, ketika kita belajar untuk taat dan bergantung kepada Tuhan, 弟兄姊妹们，当我们学习如何遵守神的命令，我们如何去完全的教导的时候， tidak berarti kita diam cuma doa aja, bukan Bapak Ibu. 意思不是说你只有静默在那里做祷告， Tapi kita mau melakukan bagian kita dengan baik dan biarkan Tuhan bekerja di dalam 但 bagian. 是我们仍然把我们应该做的事情做得好好的。神要做神所应该做的事情，在我们的生活里面。 Contohnya Bapak Ibu, 一个例子， kalau kita mau dapat pacar, 如果我们要得做一个配偶， kita nggak bisa cuma berdoa sama Tuhan, aku mau punya pacar yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. 我们不能说主啊，我要想到得做一个配偶，怎么条件这样的条件。 Saya jamin kalau Bapak Ibu cuma melakukan ini saja, 我相信，如果你们只有这样做的话， selama-lamanya tidak akan pernah dapat pacar, betul nggak? 直到永远你不能得做这个配偶。 Yang kita harus lakukan apa Bapak Ibu? 我们应该做的是什么？ Kita harus berelasi dengan teman-teman kita. 我们应该要跟我们的朋友有一定的交通， Kita membuka diri kita. 我们打开我们自己， Dan akhirnya Tuhan mengirimkan orang yang tepat di dalam
hidup kita. 最后，上帝要差遣对我们在生活当中适合的进入我们的生活当中。 Jadi Bapak Ibu, ada ekstrim di mana kita tidak melakukan sesuatu sama sekali. 有的人很极端，完全不要做每一件事情。 Tapi ekstrim yang lain, dengan kepandaian kita, kita merasa sok pintar dan mau mengatur Tuhan. 但是有时候我们也是自作聪明，我们很想安排神。 Bapak Ibu, kalau kita naik pesawat, 如果我们坐飞机的话， kalau kita mau selamat sampai tujuan, 如果我们要平安到达目的地， tugas kita adalah apa? 我们的这个任务是什么？ Duduk, diam, ikutin petunjuk. Betul ya? 你要静静的坐在哪里遵守一切的这个吩咐或者命令。 Ketika ada tanda nyalakan sabuk pengaman itu, kita pakai sabuk pengaman 如 itu. 果我们看到安全带的这个颜色红了，我们就要装上安全带。 Kita percayakan hidup kita kepada pilot itu, Bapak Ibu. 我们把我们的生命托付给那个驾飞机的这个司机。 Kan enggak mungkin kita tiba-tiba datang ke ruang pilot, kamu itu kok gak ngerti saya gini aja gitu kan. 不可能你去那个驾驶的地方来骂那个司机。 Harusnya itu seperti ini, harusnya itu seperti ini. 我们给他命令，用各种各样的命令。 Loh mohon maaf, yang sekolah pilot itu Bapak Ibu atau pilot itu? 对不起，是不是你比那个司机更聪明？ Itulah yang harus kita miliki Bapak Ibu. 这是我们应该拥有的。 Ketika kita mau menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. 当我们要度过我们的人生，这个人生是上帝给我们的人生。 Bapak Ibu, ketika saya datang, saya lihat piano ini, saya teringat dengan kisah piano di gereja saya. 我看见一架钢琴，我就想到我教会的钢琴。 2019 saya ditabiskan jadi pendeta, Bapak Ibu. 2019我成为教会的牧师， Waktu itu pianonya masih U1 Bapak Ibu, upright itu ya. 那个是旧式的这个钢琴。 Terus kemudian di stem gitu ya. 最后再次这个试音， Dimainkan Bapak Ibu. 有把它弹一下， Setelah di stem kok ada yang enggak enak, dipanggil tukang stemnya lagi. 然后在这个请试音师来试音。 Saya ngomong sama Tuhan, kapan ya gereja saya punya piano kaki 3 ini? Bukan larutan loh Bapak Ibu ya. 那么我就祷告说：神啊，什么时候我的教会有这个三角琴？ Saya ngajukan dana kemana-kemana, tanya harga piano kayak begini berapa, enggak berani Bapak Ibu ngajukan, karena sudah 3 digit. 那么我也是很想要求人家帮忙来买这个钢琴，但是因为太贵， Saya cuma ngomong, Tuhan tolong tahu hati saya enggak tahu kapan gereja kami punya piano ini. 我只有说神啊，求你帮助，什么时候我教会有个三角琴？ Tahun lalu Bapak Ibu, waktu saya menghadiri sidang raya Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus di kota Ambon, 上一年我在这个高大安本这个参加七大会这个开会， Bapak Ibu saya dicari oleh seorang rekan gitu ya. 一个朋友来叫我， Rekan itu mengatakan kepada salah seorang majelis, ini loh Pak Chandra. 那么就这个同工就交给一个，就是说这就是Pak Chandra。 Terus kemudian majelis dari gereja itu tanya, Pak Chandra mau piano kaki 3 enggak? 他就问我，Pak Chandra 你要不要三角琴？ Bapak Ibu, saya enggak usah rapat majelis dulu, saya ngomong, mau. 我在不从这事里面的同意，我就说要。 Terus kemudian bahkan dia ngomong, ongkos kirimnya kami tanggung Pak. Loh tambah enak meneh, betul kan? 那么他们也说，这个运费我也完全负责。 Oke, saya langsung broadcast di grup majelis, puji Tuhan kita dapatkan piano kaki 3 begitu 我 ya. 就告诉这个这是们教会已经拥有三角琴。 Bapak Ibu, setelah waktu itu
saya juga waktu dalam sidang raya itu menghadiri juga emeritasi pendeta di Ambon, Bapak Ibu. 我也是在那个时候同一个时间参加一个退休这聚会，在 Ya. 安邦， Yang nyumbang itu adalah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, Bapak Ibu. 那就是圣道这个安邦的圣道堂奉献。 Saya ngomong sama majelisnya, boleh nggak saya lihat pianonya? 我问我可以不可以看这个钢琴？ Tutupnya itu dibukai separuh nggak bisa, Bapak Ibu. Wah, cawkau. 那么这个钢琴的门还不能开， Berhasil dibuka, touchnya nggak bisa dipencet, Bapak Ibu. Centet-centet cawkau. 那么这个已经开了，那个弹不能弹，很硬。 Saya kalau ngomong sama majelis bilang, Pak Chandra pulang gowo sampah, begitu kan. 那么就说把张大你回来，你带走一些垃圾。 Bapak Ibu, tidak lama kemudian piano itu dikirim ke Surabaya. 最后这个琴就知道是谁。 Percayalah ini berat, Bapak Ibu. 你们知道这是很重。 Saya dengan coaster, dengan driver ke pelabuhan itu untuk bongkar kontainer, Bapak Ibu, ngangkat piano itu. 我去这个海口来接这个三角琴。 Pertama kita coba angkat manual, wah botnya setengah mati, Bapak. 最后我试一试用人力抬，很重， Dan harus pakai forklift. 要用这个 forklift。 Terus akhirnya Bapak Ibu sampai ke gereja kami, naik itu pun didorong dengan perjuangan yang setengah mati. 7 orang dorong itu, 1, 2, 3, jalan, bukan 10 senti, 2 senti Bapak Ibu. 那么就很重，有7个人抬了这个钢琴。 Setelah dipasang, ya saya tanya, ini kalau mau diservis berapa? 那么装了以后，我要问这修理费多少？ Ada yang bilang 15 juta, ada yang bilang 20 juta. Saya ngomong, Tuhan duitnya sopo meneh ini kan. 那么修理费20条，我告诉神啊，这个钱从哪里来？ Saya umumkan ke jemaat, Bapak Ibu ini bukan pajangan piano di gereja kita. Tapi kita tahu ini tidak bisa berfungsi dan kita doakan supaya bisa diperbaiki. 我告诉会友们，我们一起祷告。这个不是这个装饰品，我们要修理，我们能够使用这个琴。 Pas mau bayar Bapak Ibu, 当要还的时候， ada persembahan yang masuk. 有人奉献， Luar biasa nggak? 特别的事情发生。 Waktu mau transfer biaya servisnya itu, ada persembahan yang masuk lewat amplop persembahan di gereja kami. Tulisannya apa? Untuk piano gereja. 修理费当要修理的时候，有一个信封奉献说这是拿来修理钢琴。 Setelah diperbaiki Bapak Ibu, 修理以后 bisa dimainkan dengan indah. 能够弹出美妙的声音。 Bagian kanannya Bapak Ibu. 那么右边 Kirinya suaranya mendem Bapak Ibu. 右边声音很好，左边声音不好。 Orang bilang, Pak senarnya harus diganti semua. Saya tanya, berapa totalnya? Sanse todiau. Aduh pusing lagi kok. 还有其他的应该修理，是有30多条。 Bapak Ibu sampai sekarang belum diperbaiki. 到现在还没有修理， Karena dananya belum terkumpul Bapak Ibu. 因为还没有修理费。 Dan musuh kan perlu nafas juga Bapak Ibu ya. 我是要拉一口气。 Saya percaya kalau Tuhan sudah kirim ini Bapak Ibu, 我相信神已经寄给我， Tuhan akan pimpin satu persatu. Waktunya kapan saya tidak tahu. 神要一步一步安排。我时间多少我不知道。 Sampai karena piano itu kotor, saya belajar di YouTube gimana cara membersihkan piano itu. Tak bersihkan sama koster gereja, kinclong Bapak Ibu. 我已经弄清洁，跟这个教会的这个工人一起来弄清洁这个钢琴。 Kalau GKY perlu bersihkan dalamnya piano ini Bapak Ibu bisa hubungin saya. 如果你们的钢琴要弄清洁，我能够替你们弄清洁。 Kalau Tuhan sudah memulai Bapak Ibu, 如果上帝已经开始， kelihatannya sulit, tidak masuk akal. 好像是很难不合逻辑。
Tapi saya percaya di dalam kedaulatan dan kemahakuasaannya, Dia akan menyediakan untuk kemuliaan namanya. 但是在神的全能当中，神有预备一切，为了神的荣耀， Tuhan akan cukupkan satu demi satu. 神有一步一步使你得着足够。 Secara natural saya kepingin Bapak Ibu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih ono aku uang 1M. Supaya saya bisa beli banyak barang untuk gereja. 神自然，我常常求说，上帝啊，你给我钱，我能够帮助教会一切的需要。 Tapi ternyata Tuhan kerjanya enggak begitu, betul ya? 但是上帝的工作不是如此， Satu langkah demi satu langkah Tuhan menyatakan anugerahnya. 一步一步，上帝彰显他的恩典，他的施恩给你我们。 Tugas kita sekarang adalah apa? Tetap berjalan 我们现在的这个任务就是我们继续往前走， dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti berperang untuk kita. 我们按照信心，我们知道上帝必定为我们做出来。 Ke depan pasti akan ada banyak tantangan. Ya, 前面的路程还很难，这是对。 kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. 如果上帝在我们当中，没有一个人能够抵得住。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 愿神帮助我们大家， Semakin hari kita semakin taat dalam mengikut Tuhan. 每一天我们要遵守主的话，更忠心对主。 Kita semakin percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 我们相信，我们要把完全的生活交托在主的手中。 Amin. 阿门。 Cucu pangcu woman. Mohon Tuhan membantu kita semua. Woman tidak tahu. Mari kita berdoa. Pak Henry pimpin. Tuhan, terima kasih ini hari kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang firman seperti ini yang kami selalu perlu di dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami yang serba modern ini, tantangan yang aneh-aneh keluar di dalam hidup kami. Sekalipun dalam pekerjaan kami atau dalam keluarga kami atau semua yang kami alami pada zaman ini. Tuhan, bantulah kami supaya kami sadar kembali bahwa hanya menyerahkan semuanya pada Tuhan dan hanya bersandar pada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan menurut kehendak Tuhan. Dan apa yang Tuhan rencanakan waktu panjang atau pendek, semua adalah indah hasilnya. Tuhan, bantulah kami-kami ini. Kami akan masuk setiap hari hidup yang normal yang akan kami temui. Tuhan, pada saat itu kami yakin tetap Tuhan akan menyertai kita untuk menghadapi segala macam tantangan. Dengarlah doa kami Tuhan, kuatkanlah kami untuk berdampingan dengan Tuhan, menyelesaikan tugas kami yang Tuhan titipkan di dunia ini. Dengarlah doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. 谢谢。